Wow, awal kok. Awal masuk semua awal. Tidurlah kamu, oi. 9 orang nih, pergilah tidur. Tak apa. Terima kasih sebab join. Nampak muka? Kenapa masuk? Tak. Oh? Mungkin akan saja jalan rapis. Anak pun gurau. Abang gelar kau flower boy lah. Hah? Apa nama zikir nih? Tak ada orang tanya apa nama zikir nih. Zikir nih nama dia Halim Ahmad. Abang tulis di sini. Nama zikir yang abang tengah pasang nih Halim Ahmad. Allahu Rabbi kan, Min? Iya, betul. Allahu Rabbi. Jadi Min, kita pun mungkin menunggu kau untuk nampak mukamu tu lama lagi kali. Teruskan, tidak ada masalah. Ya. Sebab Power Rangers selalu keluar di ujung-ujung babak-babak rancangan. Okay. So kita ada lagi soalan yang seterusnya. Ya. Soalan Soalan dia dekat-dekat sama aja, tapi kita pergi inilah, Min. boleh. Insyaallah. Nampak tak soalan tu, Min? Kau abang baca. Baca. Sudah nampak. Okey. Soalan yang seterusnya kepada 12 orang yang baru masuk. Sekarang kita berada di live yang kedua untuk part yang kedua pada hari ini, live hari yang ketujuh, hari yang terakhir fasa yang kedua untuk abang. So, kita akan pergi kepada sesi soal jawab lagi untuk jam yang kedua ni. Jadi, Amin. Ya, saya. Macam kau kan, Min, macam mana kau boleh ingat petikan hadis, lepas tu kau boleh ingat petikan surah berkaitan tajuk-tajuk yang macam contoh kau ada sampaikan tajuk something kan, kau tak senarai pun Quran dan hadis tapi kau ingat. Apa tipsmu, Min? Kenapa membuatkan kau ingat benda tu? Ni soalan berat sebenarnya nih. Bukan alang-alang punya soalan. Ya. Cuma kalau dari segi kau pula, macam mana kau boleh ingat, macam mana kau boleh terpanggil dan sebagainya. Macam abang dapat soalan ni awal, jadi abang pun ada jugalah prepare sikit-sikit jawapan abang berdasarkan pengalaman abang. Ya. So tapi menurut pengalamanmu, Min? Saya selalu ditekankan, pernah dan selalu ditekankan oleh Ustaz Junaidi, jadi guru agama di SMK Kolombong. Sebab saya dulu di SMK Kolombong kan. Dia insan yang pertama kali kongsi dengan saya dengan perihal kata-kata Ibnu Qayyum. Okey. Kan. Sebab time tu kami mau hampiri SPM sudah. Jadi dia bagilah kata-kata semangat. Ibnu Qayyum pernah berkata, kan, dosa tu banyak kesan sampingannya dan salah satu kesannya adalah menghakis ilmu. Okey. Jadi kata Ustaz Junaidi, salah satu kita mau menjaga ilmu-ilmu yang berada ni dalam kita punya minda adalah dengan tidak membuat maksiat, tidak membuat salah laku, benda-benda yang bercanggah dengan ajaran syariat. Tapi bukanlah pula bermaksud yang kita yang hafal Al-Quran dan hadis ni, hafal dengan ayat-ayat dalil ni, kita tidak buat maksiat. Kan? Iya. Cuma kita berusaha untuk menjaganya sebab ilmu ni cahaya dan dia tidak akan tembus kepada hati-hati yang gelap. Wow, Bang sendiri cahaya. pernah ilmu ni cahaya dan tidak akan pernah tembus dengan hati-hati yang gelap. Jadi cuba kita renung-renungkan, cuba kita muhasabahkan. Bagaimana mungkin ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat mulia Al-Quran itu bisa berada dalam sebuah hati yang penuh dengan lumpur, penuh dengan lopak, penuh dengan kotor.
Mm-mm. kan. Melainkan pasti akan ada celah-celah ya lah, celah-celah hati yang masih ada nur. Oh, itu istilah faham, mudah faham dia kan. Ada nur, ada yang ada ruang bersih. Mungkin ya daripada ruang situlah kan kita boleh hafal Al-Quran Mm-mm. apa hadis dan dalil. Cuma soalan tadi bagaimana kita mau mudah hafal, Ingat. mudah boleh ingat Mm-mm. kan. Tidak lain tidak bukan kita berusaha untuk kurangkan apa yang menggelapkan hati kita. Dalam masa yang sama kita sentiasa baca amal, sentiasa baca Mm. amal, sentiasa baca amal. Sebab kenapa? Benda kalau berulang dia Ya. akan otomatik melekat dekat minda kita macam mana sekalipun. Mm-mm. Seperti yang pernah dikongsikan oleh saudara Ayub kan, psikologi, mengenai pandangan Ah. psikologi kan. Ada certain part dia memerlukan hanya 40 hari saja diulang dan akan hafal sampai bila-bila. Ada certain part 21 hari, ada certain part 16 hari kan. Jadi Mm-mm. key point dia adalah berulang. Ya. Berulang, mengulang, diulang agar mudah melekat dalam hati. Betul. Kan? Macam juga Okay. Al-Fatihah, benda-benda yang basic, 3 kul ataupun doa makan, doa tidur kan. Ataupun al-masurat. Kalau benda tu diulang, dia secara tidak langsung akan menempel dalam hati kita. Menempel ya. Okey. Ya. Okey, murid-murid menempel ya. Okey, nempel. Nah, betul lah tu Min. Apa yang kau kongsikan tu benda-benda yang berulang dan sebagainya kan. Dan ilmu itu tidak akan melekat ataupun ilmu itu benda baik ni tidak akan tetap berada di hati ataupun tempat yang buruk lah. Okey. Betul. So terima Ya. kasih untuk jawapan dia tu Min, sebab abang ialah teruja dengan, kalau abang pula abang boleh umpamakan. Okey. Kalau abang pula ditanyakan soalan ini, macam mana abang boleh ingat hadis atau petikan surah? Satu juga yang abang mau kongsikan dengan kamu semua, followers yang 19 orang yang tengah tengok ni Min. Ya, Um, saya. Kadang kita tidak ingat, kadang kita tidak mau ingat pun ilmu tu. Tapi disebabkan kita antara orang yang macam memaksa diri, rajinkan diri, duduk majlis ilmu, dekat dengan orang yang baik-baik. Betul. Kita punya minda ni, dia boleh terakam. Abang bagi kamu satu bukti ya. Abang pernah, mami abang, dia hafal dia ada tazkirah dia. Jadi dia sentiasa ulang-ulang dalam rumah. Diulang-ulang. Sampailah abang tiada tujuan mau ingat, mau hafal ke apa semua. Tapi bila abang macam usrah kan, abang teringat yang macam, oh mami pernah cakap kalau dalam kita mau seorang muslim ni, dia kena berpegang teguh pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu bukan Betul. dalam surah Ali Imran ayat 103 kah? Sudah abang pernah ingat mami abang yang cakap. Lepas tu Betul. yang bestnya lagi, abang ingat ayat Quran dia. Wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bismillah. bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Abang macam tengok macam sekarang kan, abang hari ni hebatnya dia hafal. Padahal itu abang sentiasa dengar di rumah dan abang tak pernah terfikir pun mau hafal. Tapi sampai hari ni hafal. Satu. Berkat tu ilmu, berkat. Mungkin berkat, alhamdulillah. Dan juga tu Rusadin sendiri pun dia sokong. Dan juga ada satu lagi daripada cikgu kami, kalau yang terbobon ingat cikgu Datuk. Cikgu Datuk pernah kongsi di time perimpunan, dia cakap pasal niat. Lepas tu, okey, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Abang dengar pertama kali itu dan sampai hari ini abang ingat. Waktu tu tingkatan 5. Padahal abang macam kadang-kadang time usrah abang tak senarai tu pasal innamal a'malu binniyat, tapi bila abang rasa macam dia akan terus macam ada folder tersimpan, keluar innamal a'malu binniyat. Macam baru-baru ni pula perkongsian daripada Ustaz Azrul daripada Tadabbur Center. Abang tak fikir pun pasal muhafal dalilnya Min, tapi abang ingat. Masya Allah. Dia kata iaitu Nabi Ayub, dia kata bila ditimpakan masalah, ada orang datang pada Nabi Ayub, ya Nabi Ayub, aku ditimpa masalah. Kau tahu apa yang Nabi Ayub akan kata dengan orang-orang macam yang mengadu domba ni? Uzkuri ni'matallah. Uzkuri ni'matallah. Dia kata, wah, kau tengok abang ingat kan? So, maksudnya di sini kan Ulang, berkat. Pentingnya jaga hati. Betul. Ulang-ulang, lepas tu pentingnya jaga hati.
Kenapa? Kita semua yang ada di dalam live sekarang ni, kita jaga hati kita ni umpama sentiasa macam hati kita ni dia akan sentiasa serap atau umpama macam ni je lah. Hati adalah bilik kosong yang sentiasa hari-hari kita keluar, kita jumpa orang dan sebagainya. Bilik kosong hati kita ni ataupun bilik yang tiada barang ni, dia akan sentiasa termasuk semua benda yang ada di sekeliling. Tiba-tiba kita dengar orang memaki, dia masuk dalam bilik tu. Lepas tu, itulah hati ni. Jadi tugas kita kena sentiasa setiap malam kosongkan bilik di dalam hati kita tu supaya benda-benda baik je masuk. Kita keluarkan benda-benda buruk, so kita susun-susun dalam bilik tu. Cantiknya perumpamaan tu kan. Jadi hati kita terjaga dan sebagainya. Dan bila ada benda ilmu yang cantik datang dalam hati kita, sebab hati kita sudah cantik kan. So dia tersimpan rapi di situ. Dan kadang takkanlah kita mau cakap, kejap Amin, pasal dalil tu kejap aku mau cari dulu di bilikku. Tidak. Dia akan terkeluar-keluar tu, dia akan bagi hint. Macam umpama kita cerita pasal niat kan Min. Betul. So dalam hati abang ni, yang bilik abang umpamakan ni, dia akan bercahaya yang dalil pasal contohnya macam niatkan ting 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 ting. Yang ayat Ustaz apa tu dia macam library pula, macam library. Library pula kita kan. Lepas tu juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kenapa susah betul ilmu melekat dan sebagainya, ataupun macam contohlah kita mau juga ingat ilmu. Abang tak tahu perumpamaan ni sesuai di mana, tapi Min kau cubalah untuk tangkap perumpamaan abang ni ya. Baik, saya tangkap pakai tangan. Okey, tangkap. Cuba kau bayangkan kita nak cerita pasal hati, tapi kita cerita pasal meja. Meja makan, letaknya makanan kan? Cuba kau letak najis di atas meja. Dia satu benda yang janggal lah, pelik. Mesti pelik. Mesti. Benda yang tak baik memang tak boleh bercampur dengan benda yang baik. Itu zalim. Kan tidak boleh bercampur dengan zalim. Iaitu tidak adil kau dalam hidup sebab tidak meletakkan pada tempatnya. Sama juga dengan kau solat. Contohlah bang, ini isu ni abang tak pernah bawa lagi, tapi untuk live akan datang kita usahakan untuk bawa topik hangat ni. Contoh pasal couple. Bang, aku mau juga aku couple bang dan sebagainya. Tapi aku jaga solat. Okey, perumpamaan dia macam ni ya. Kau solat, abang pernah bagi perumpamaan ni dengan adik surah abang lah juga. Okey, kau mau juga akan tegakkan apa yang kau rasa ni kan. Benda ni memang sudah terang-terang tak boleh. Okey, nanti kau balik, kau solat, kau letak najis di tepi sejadah. Selesa ataupun tidak? Kalau ikut logik bang memang tak selesa. Begitulah perumpamaan dia. So Min, daripada perumpamaan tu, apa yang kau dapat uraikan? Yang kita dapat uraikan sudah jelas lagi bersulu. Memang kebaikan tidak dapat dicampurkan dengan keburukan, sebagaimana air tidak dapat dicampur dengan minyak. Dan kita tengok air dengan minyak yang bercampur tu pun kita sakit hati secara otomatiknya. Padahal itu minyak air tu orang punya. Tapi kita tengok macam tak sedap hati tengok. Betul. Itu pun sudah tak boleh. Apatah lagi dalam diri kita. Itulah yang macam punca kepada kita tak tenang dan sebagainya. Rupa-rupanya kita tengah, kalau diri kita ni adalah botol, kita tengah mencampurkan air dengan minyak. Jadi tugas kita adalah sama ada kita mau keluarkan air atau kita keluarkan minyak atau tambah air supaya minyak tu keluar dengan sendirinya. Perumpamaan tu over. Ketumpatan dia tengok, berbeza. Follower kita, ketumpatan dia berbeza. So macam biasa Min, sebelum kita pergi soalan yang seterusnya, follower kita ni daripada 20, 21, 19. Terima kasih sebab setia. Ini abang pemerhatian abang lah. So sebelum kita pergi soalan yang seterusnya Min, abang mau tanya lah. Abang mau greet dulu, abang mau berhai-hai dulu dengan orang. Boleh, tidak ada masalah. Manalah tahu tengah mengantuk. Kejap. Kasih relax dulu orang. Berhenti dulu menulis kejap. Letak dulu pensel. Urut-urut tangan dulu. Padahal aku tengah tegur diriku juga sebenarnya Min, sebab dari tadi huru-hara menulis. Assalamualaikum. Sehat juga kepada Ridu, Satriani, Hidayah, Hazirazol, Khalif, Ain, Aida, Aliana, Sabri, Lisa, Putri Amira, Syuhada, Saiful, Pak An. Assalamualaikum Pak An. Macam mana hari ni? Okey tak hati? Martokols, Yumina, Sarima. Buat apa tu Sarima? Imah. Abang Arin, jangan lupa kami. Rusadin. Kakak Ima ni adalah kakak PSS korang. So Rusadin jaga Kak Ima bagus-bagus. Kalau abang dapat tahu Kak Ima nangis pasal kamu Rusadin, tombok kamu.
Diairai, Syasha dan juga Hidayah. So abang sudah greet semua orang yang baru masuk. So bolehlah berhello-hello dulu. 4 minit sudah tercatat. Muka surat sudah tercatat. Wow. Oh. Pak An dan Saiful, Assalamualaikum. Okey, kepada adik-adik yang semenanjung, sama-sama kita belajar bahasa Sabah macam mana, sebab abang bersama dengan adik usrah abang daripada Sabah. So kami akan banyak menggunakan bahasa Sabah. Dialek Ya. Sabah, dialek. Bahasa baku pun insyaAllah saya cuba. Okey Min, kita pergi soalan seterusnya. Bersedia? Ya, saya akan insyaAllah. Okey ni, ini pula berkaitan family lah. Saya ada soalan. Abang saya semakin teruk. Apa yang patut saya buat? Teruk Abang bagaimana dia tu? makin itulah dia umum je lah Min, kita jawab. Iya, dia umum. Kan kadang kita mau kata teruk apa? Teruk Ya. tak tidur. So kita risau kalau kita bagi jawapan tu tidak mengena dengan apa yang dia perlukan. Iya. Orang Jadi yang tanya kepada soalan viewers nanti ada sekalian, pastikan tanya Ya. soalan yang khusus lah, dan jangan secara umum. Iya. Jadi mau jawab ke atau macam mana tu? Nantilah abang tanya dia. Oh, baik. Okey. So, tahniah. Kamu kena faham. Okey, satu benda juga Min, kita boleh juga kasih faham pada viewers Boleh. yang di dalam ni. Dalam kita memberi soalan, pastikan soalan itu spesifik dan orang terus faham. Bukan Betul. macam tadi kan. Itu pun Ya. benda kita boleh bincang sebenarnya. Iaitu satu soalan di mana soalan tu kita pun tak tahu macam mana mau jawab. Dari sisi apa kita mau jawab. Ya, betul. So, dia cakap, Bila abang dia abang makin cakap, Mm-mm. bila abang cakap macam tu, saya teringat kepada mereka-mereka yang selalu memendam perasaan. Kan? Iya. Salah satu kenapa hari ini masih ramai manusia yang buntu kerana mereka mengajukan soalan yang tidak jelas dan salah. Betul. Soalan yang tidak jelas. Jadi kepada mereka yang masih porak-poranda jiwanya, tanyalah soalan yang jelas kan. Ndak salah betul malu seketika daripada malu Okey, selamanya. Ya saya. Abang tambah sikit berkaitan tentang apa itu. Tolong bagi soalan yang jelas. Okey? Ramai orang yang buntu pada hari ini, ramai orang yang resah gelisah pada hari ini disebabkan dorang kegagalan mereka dalam memberikan soalan, memendam perasaan dan sebagainya. Betul. Benda tu memang betul lah apa yang kau dapat tu. Sebab apa? Disebabkan kau kurang jelas memberi soalan, maka kau dapat jawapan yang kurang jelas juga. Betul. Sebab itulah. Ya. Simple je hidup kita ni. Kadang kita mau orang bagi terbaik untuk kita. Aku mau ini, aku mau itu. Tapi persoalan yang menjadi bermain di minda, apa yang kau sudah bagi terbaik kepada orang? Jangan kau mengharap untuk dihargai selagi mana kau belum menghargai. Betul. Nice. Soalan lain, jawapan lain. Betul lah. Kita dapat. Itu cantik tu. Namanya creativity. Ya. 2020 inovasi. Min, kita jawab juga soalan-soalan merepek ni. Kita jawab Kita boleh. raihkan. Okey, insyaAllah. Kenapa gaya abang macam artis? Wow. Durang Kalau dari Min, dato apa kan yang ni kau abang boleh ni kacukan Anwar Zain sama Naim Daniel. Jangan menangis. Itu isteri kan? Okay. Anda Okey. bulan tidaklah. Okay. Kecukan lah. Okay Min, jawab Min. Apa yang kau respon dengan kenapa gaya abang macam artis? Kenapa gaya macam artis? Apa yang dia lihat dengan abang macam artis? Mungkin dia tidak mau mention, dia malu mention kali. Bukan artis dia maksudkan. Ikon kali. Apa dia? Kan? Ya, ikon. Ya, kan. Sebab kenapa kita biasanya gambarkan manusia ini tidak lain tidak bukan sebagai satu ikon. Kan? Dua aja tuh. Kalau bukan Tuhan, ikon. Kan. Jadi Min, janganlah budak tu anggap abang Tuhan.
Tidak, tidak. Itu saja ya. Ya, itu saja kan. Okey. Jadi berbalik pada soalannya, kenapa kelihatan abang ni macam ikon? Okey. Tidak lain tidak bukan, mungkin itu kerana kebaikan-kebaikan yang orang doakan, yang orang selitkan, ya kan. So Ya, kenapa kita di amin. muka bumi ni nampak baik pun bukan kerana apa yang kita amalkan, tapi apa yang Allah tutupkan dan apa orang lain doakan. Amin ya Allah. Jadi Itulah. sebab tu kelihatan macam ikon. Kalau artis ni dah tahu macam mana lah, sebab artis ni menyanyi, menari itu saya. Cuma Min, abang mau respon jugalah daripada jawapanmu dan abang macam terbetik satu soalan jugalah. Ya saya. Kenapa remaja, kita ni kan remaja, kita mengimpikan atau mengidolakan orang? Kenapa Min? Mesti kau pun Min, mesti ada orang yang kau idolakan. Betul betul. Kau Itu jawab, saya tidak nafikan. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu kenapa. Lepas tu soalan kedua abang, siapa ikonmu? Okay, jawab. Kita tidak lari dari lumrah. Kita mengidolakan seseorang. Kan? Sama juga kan, macam sama juga bila kita sebut pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Saking pula. Dia idola, dalam masa yang sama dia mengidolakan seseorang juga. Kan? Ya, siapa yang dia idolakan? Banyak para sahabat, antaranya yang dia idolakan juga. Kan? Hatta gurunya sendiri pun dia idolakan. Jadi manusia ni tidak akan lari daripada benda yang dia idolakan. Karena apa? Kita semua idolakan something tu, seorang tu mesti ada something. Kan? Mungkin kebaikannya, mungkin kerana akhlaknya, kan? Atau ada juga yang dia idolakan seseorang itu kerana paras rupanya. Jadi tidak ada orang idola tanpa sebab. Betul. Melainkan kita idola tu kerana ada satu benda yang kita belajar dengan dia. Macam soalan tadi abang tanya, siapa yang saya idolakan? Banyak. Dah dapat kita sebut banyak. Cuma kalau dikhususkan, tidak lain tidak bukan, saya idolakan arwah bapa saya. Kenapa Mi? Kenapa idolakan beliau? Nanti touching kita di sini lah. Berbalik dengan zikir yang tak bikin. Enggak perlu. Okay. Tidaklah, sebab apa yang kita boleh pelajari dari sesosok tubuh yang bergelar ayah ni, dia satu-satunya manusia yang tidak pernah ucap sayang, tetapi selalu ucap sayang melalui tingkah lakunya. Kepada mereka yang adakah yang bergelar bapa di sini? Tidak ada ya. Dapat kita bagi perasaan sejalah, macam jadi bapa, macam jadi mama. Perasaan seorang ayah ni, bila mana dia menyantuni anaknya, bila mana dia menyayangi anaknya, dia ada cara spesifik, cara tersendirinya dalam menyampaikan cinta. Walaupun setiap hari yang kita dengar teriaknya, marahnya, jadi kita boleh natijahkan ayah ni unik. Betul. Lagi satu, ayah ni bijak dalam mencari kewangan. Dia pandai dalam mengurus kehidupan, pandai mengurus keluarga. Daripada poin sini kita boleh dapat yang ayah ni adalah orang yang survivor. Orang yang boleh bangkit diri sendiri dalam masa yang sama, dia boleh ajak orang bangkit. Bukan senang tahu, kita mau bangkitkan diri sendiri, lalu kita ajak orang untuk bangkit.
Bukan senang mau hidupkan diri sendiri, dalam masa yang sama kita hidupkan orang lain. Betul. Itu ayah. Kan? Semua ada macam, kalau abang apa yang abang boleh respon dengan komen. Contohlah peran, kita sebut peranan ayah dan ibu kan. Dua-dua ada peranan yang susah kita mau ungkapkan dengan kata-kata. Betul, betul. Pengorbanan jiwa yang susah kita mau senaraikan, pengorbanan jiwa yang susah kita mau, macam kalau dijadikan puisi pun tidak sampai itu rasa. Betul, betul. Rasa dia terlalu dalam. Betul tidak? Contohlah. Kerana cinta mereka tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata. Itulah. Alhamdulillah Min, terima kasih. Ada lagi kamu kongsikan berkaitan idolamu? Tidak ada. Abang, mungkin abang pun ada, bukan. Kadang-kala, ini boleh katakan soalan cepu mas lah kan. Okey. Oh, takut. Asyik kami yang menjadikan idola ya. Tidak nafikan ada banyak adik-adik di sini pun yang menjadikan idola. Abang ni sebagai seorang idola. Kan. Jadi kalau bagi abang bila sebut pasal idola ni, apa abang buat? Apa abang buat? Ya, apa abang buat untuk menghargai mereka-mereka ini yang jadikan abang ni sebagai idola? Wah, soalan tu sangat tepat. Abang wallahu alam sama ada abang jawab ni menepati hati masing-masing ataupun kamu menerima seadanya apa yang abang jawab. Tapi soalan cukup mas ini abang cuba jawab dengan hati yang tenang ya. Iya, insyaAllah. Anda mau minum dulu? Abang dah ambil air. Sepatutnya aku sediakan air. Ya, perasan juga. Perasan juga. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, bila apa tindakan abang bila abang diidolakan oleh semua orang dan apa yang patut abang buat? Salah satunya antara tindakan yang terang-terang yang kamu nampak sekarang ni adalah buat live. Di samping 20 orang yang tengah mengubati rindu, ada hati-hati yang tengah merindui. Mungkin dia tak scroll, dia tak tiada dalam komen ni. Dia tiada dalam room chat ni. Lepas tu dia tiada dalam dia tidak follow abang pun. Tapi dia mencintai dalam, kan mencintai ini tidak semestinya memiliki kan. Mencintai ini bukan cinta Adam dan Hawa kan, bukan. Tapi abang sangat mencari kepada followers ataupun orang yang ikut perkembangan ni, kepada anda yang ada di dalam ni yang mencintai Muhammad Azrin bin Adam dalam diam, tahniah. Itulah cinta yang paling sejati yang abang pernah jumpa dan abang yakin cintamu itu Min kuat suaramu Min. Min kuat. Bongo ba? Dan Gam juga lah kau kasih main background sound yang tiba-tiba tersekat tadi tu. Sebab apa? Abang sangat yakin orang-orang yang cinta yang kamu hadirkan tu sampai kamu tak komen, kamu tak jadi viewers, kamu tak jadi followers, tapi kamu tengok siaran ulangan siap, ataupun kamu buat fake account ke, ataupun tengok kamu tak mau dikenali. Ada beberapa orang yang kami tak kenali. Abang tak kenal, ada beberapa orang. Dan ada juga abang perasan yang macam tengok daripada handphone orang lain dan sebagainya. Abang perasan. Dan kenapa abang ucap tahniah dan itu adalah sebenar-benar cinta sejati? Sebab apa? Boleh jadi kecintaanmu itu dan kau semakin baik dan kau membawa kalimah la ilaha illallah tu ke mana sahaja. Cinta itu yang membawa kau ke syurga sebenarnya. Sahammu ke syurga. Bukan untuk abang pun, tapi untuk dirimu sebenarnya. Dan cara abang menghargai orang-orang yang mengidolakan abang, semestinya abang akan, dan abang tak dapat tangkap semua orang. Abang tak boleh follow semua orang. Tapi abang cuba untuk perbaiki diri abang. Macam contoh. Di tengah-tengah orang semua dengan cinta, couple, cewek dan sebagainya. Di tengah-tengah orang caci maki, hamun dan sebagainya. Semua orang kejar kekayaan dan sebagainya. Abang cuba buktikan hanya dengan kayakan hatimu, kau akan kaya sekaya-kayanya. Biarpun kau ada RM4 je, 3 minggu tak makan dengan berbekalkan RM4. Tapi hidupmu berkat dan kau senang. Sampaikan orang cakap dengan abang, muas sendirilah cakap dengan abang. Abang ni
tiada duit kah, ada duit sama saja. Maksudnya abang sedaya upaya untuk pastikan aku lagi diidolakan. Dan kepada mereka-mereka, macam dorang terlalu ada orang yang terlalu fanatik sampai idolakan abang sangat-sangat. Abang selalu pesan dengan orang macam ni, abang cakap, tak perlu pun kau idolakan abang. Kalau kau nampak aib abang yang sebenar pun mungkin kau terus akan buang abang ke tepi. Tapi ingatlah, semangat yang kau tengah idolakan abang ni, tolong arahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Idolakanlah Sallallahu Nabi. alaihi wasallam. Idolakanlah orang tu. Idolakanlah seketul manusia itu. Sebab apa? Dia, hebatnya dia itu, dia boleh bagi syafaat kita di syurga nanti. Betul. Jadi Perubahan yang diri dengan mencari cinta Allah. jadi yang kita dapat jawapan daripada abang untuk menjadi idola dan apa yang abang buat sebagai seorang idola adalah tidak bertepuk sebelah tangan. Maksudnya abang hargai mereka dalam masa yang sama, abang buat yang terbaik diri abang. So kenapa abang ni cerminan kepada mereka? Ya. Macam aku pula yang menanya soalan kan, macam kata ghost je ni. Kau tengah merampas tahta aku sebagai moderator. Tidak, bukan juga merampas sebenarnya kan. Cuma ada masa anak benak mata tu mau bercakap, jam mata tu macam ada. Tak lah, untuk semua follower yang 20 orang sekarang ni kan, kita sudah 31 minit ni kan. Adik surah Abang Amin yang di bawah ni, antara orang yang pernah struggle, abang pernah cakap dengan dia, Min, sudah-sudahlah jadi klon Abang Sarip. Sudah-sudahlah jadi klon Abang Arin. Aku nampak kau ni tengah meniru. Kau tak jadi diri kau pun. Kami tak nampak pun Nur Amin. Nah, mula sudah dia mula sudah. Ini peluang aku sekarang. Ingat lagi Min, yang kau sampai menangis sampai kau cakap dengan abang, bang, apa lagi kau mau aku buat bang untuk tunjukkan yang aku ni Amin bang. Buat selagi macam abang masa tu tampirangan, selagi abang tak puas hati kau buatlah. Buat dan yes. Rusadin, Abang Arin dengan Abang Amin, dua orang yang berbeza kan? Dia sendiri mengaku tu. Nanti dia type juga tu. Kalau dulu cakap-cakap dia di depan, ini Abang Sarip nih. Cakap-cakap di depan, kenapa dia macam Abang Arin nih? Tapi adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang mau kongsikan tips. Terima kasih juga Lamin untuk kita borak-borak santai ni kan. Betul. Dalam kita mengidolakan orang, seringkali kita akan boleh katakan tiru sebiji. Abang tak marah, abang tak kutuk ataupun abang tak akan downkan kau. Sama je. Sebab apa? Ini adalah pesanan daripada arwah Syafiq. Arwah Syafiq cakap apa? Dalam kita mau merubah diri, perubahan mencari Tuhan, pergilah tiru sebiji orang idola yang kita mau jadi tu. Contoh, kau suka dengan Habib Ali Zainal. Pakaian kau sebiji macam Habib Ali Zainal. Jangan orang cakap kau ni Habib Ali Zainal kedua. Tapi dalam perubahanmu tu, dia akan pelan-pelan tu. Pelan-pelan jadi Muhammad Azrin. Betul. Itu yang sendiri arwah Syafiq pernah pesan dengan abang. Dia cakap, Rin, kasih biar je budak-budak ni. Jadi macam contoh kau tengok diorang ni, macam pakaian si Sarip sudah. Arwah Syafiq antara orang yang pernah pesan dengan abang kan. Dia cakap, tengok macam adik-adik abang Sarip. Macam si Sarip sudah rupa-rupa diorang ni. Betul. Macam si arwah Syafiq, dia sebiji dengan abang Al-Amin. Pakaian, cara bercakap, di mana tuan-tuan yang adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, di mana kita pun tengok Syafiq itu abang Amin. Tapi tak apa. Dalam kita mengidolakan orang, seringkali pertama kali kita akan tiru sebiji. Tak apa, abang tak larang pun. Itu antara tips dia. Lepas tu lama-lama jadi diri sendiri. Sat ada dalam ni lagi kan? Abang mau kasih nangis dia juga. Sat, kau sangat idolakan kakak kau yang bernama Suhaila Lani, sampaikan sebijinya kau dengan Kak Su dulu. Ingat lagi Sat? Dan pada waktu itu juga, pelan-pelan menjadi Satriani Burhan yang sekarang. Okey, settle. Aku kasih touching dia. Betul. Setiap perkara ada masa dia sendiri. Iya. Kan? Sedangkan abang memerlukan 28 tahun untuk dapat diri sendiri. Ini kan lagi yang viewer yang masih baru 17, 18, 21, 23. Abang pernah cakap dengan saya dahulu. Di Uncle Bob time tu, ingat? Ya Allah Min, jangan touching kan? Uncle Bob. Kau sebut nama Uncle Bob tu pun. Okay. Jadi sedangkan abang ambil masa untuk mau cari diri sendiri.
kan. Kenapa pula yang lain ni mau terburu-buru, kan? Biarkanlah. Sebab kenapa kalau semua perkara perlu berlaku dalam sesaat, apa guna Allah bagi 24 jam? Kan. Betul. Hayatilah kita just through the flow, ikut flow, kan. Akan ada masa kita akan kecapi kemenangan kita. Akan ada masa kita akan kecapi kejayaan kita. Yang penting tidak putus asa dan tidak salah dasarnya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa lagi soalan? Okey, kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Okey, abang sebelum abang baca soalan ni kan Min, abang Ya, baca dulu respon daripada viewers. Okey, Tapi ada orang yang mengidolakan dengan meniru orang lain, sampaikan kita rimas. Well said. Kenapa juga try hard mau jadi orang lain, geram pula tengok. Kan, okey, berkaitan tentang macam mau berubah dan sebagainya, mau ini dan sebagainya, mau buat itu kan dan sebagainya. Persoalan dia sekarang ni adalah wasatiyah. Jangan lebih-lebih, jangan terlampau kurang pula. Jangan terlampau lebih, orang akan rimas. Kalau terlampau kurang pula, dia ni macam nak mau berubah aja. So, cuba kau cari tengah-tengah. Dan seringkali jugalah, betul lah juga apa kata Riduk kata. Kadang-kadang orang ni idola sampai lebih-lebih. Selalunya manusia begitu. Sebab apa? Kita tak tahu lagi macam, okey, contohlah, kadar gula untuk satu gelas ni, mana yang paling sedang-sedang. Jadi kita akan try and error. Okay, letak banyak dulu. Sekali minum, ya Allah manisnya. Betul, so, kita kasih kurang sikit-sikit. Okey, ngam-ngam sudah, tengah-tengah sudah. Begitulah Riduk dalam hidup kita ni kan, Riduk. Bukan juga kita try untuk kurang kita buat ataupun terlebih-lebih kita buat. Sebab apa? Kita mau mencari macam mana kita mau jumpa tengah-tengah kalau kita tidak pernah rasa terlebih dan rasa terkurang. Bila kita tahu terkurang, kita tahu terlebih, so kita tahu di mana tengah-tengah. Macam itulah. Okey? Okay, abang boleh respon dengan apa yang Riduk cakap tadi lah. Baiklah. So Amin, ini ada soalan seterusnya. Ya saya. Tipulah kalau Amin abang tak pernah putus asa. Kan kita mesti pernah ada level yang kita terduduk. Ya Allah, terduduknya aku dengan ujian yang pernah kau bagi ni ya Allah. Jadi macam mana abang bangkit diri balik? Macam mana kau bangkit semula? Tunggu si Ima beromantik-romantik orang dalam chat. Ini soalan-soalan muhasabah sudah sebenarnya nih. Kan? Nasib tiada lagu-lagu. Kalau ada lagu-lagu sampai jam 1 kali. Tak, abang mau cuba untuk setiap fasa yang abang lalui itu kan. Macam ni kan fasa kedua, sekali nangis. Fasa pertama, sekali nangis. Tak payahlah hari-hari nangis, dek. Lain juga kan. Abang masuk live. Assalamualaikum semua. Abang. Bukannya setiap hari awan mendung. Kan. Jadi kita berbalik pada soalan tadi. Okey, teruskan. Okey, soalan dia apa soalan dia tadi? Minta maaf. Yakin tu penting sudah bagi abang. Yakin sudah budak ni. Sekali tengok apa soalan dia abang. Soalan dia macam ni. Mustahil Min kau tak pernah putus asa. Jadi kononnya waktu kau putus asa terduduk. Sudah kau jatuh di timpa tangga, termakan lagi najis. Ih. Jeleknya tak sembayang lagi. Jelek, tak sembayang, buruk lagi, besar giginya. Amin, live ni Min. Okey, arasok. Bau lagi. Okey. Jadi macam mana kau bangkit Min daripada kejatuhanmu yang terduduk itu? Kalau kau Min. Saya pernah jatuh berkali, bukan sekali. Bukan tahun satu, tapi bertahun-tahun. Kan? Cuma bila kita pernah jatuh, pernah down, apa benda yang pertama kita akan cari? Itulah yang akan menentukan kita boleh berdiri atau masih jatuh sampai hari ini. Kan? Bila kita jatuh, tidak lain tidak bukan, kita akan kembali kepada Allah. Itu tipulah kalau nak balik kepada Allah. Kan?
Bila kau kecewa, kau putus asa, kau kena break, kau kena buang kerja, teriak sama siapa? Kan? Mesti juga kau meraung, merintih, berdoa kepada Allah. Tidak lain tidak. Ya Allah, kenapa aku ditimpa dengan masalah begini? Kenapa jadi? Jadi itu satu key point yang jelas bagaimana untuk kita bangkit dari putus asa, yaitu cari sisa-sisa iman. Ya, sebab kenapa? Kalau kita cari sahabat dahulu, kalau kita cari keluarga dahulu, bukan mereka tu tidak mampu membantu, tapi kita tidak beradab dengan kehidupan. Kehidupan ini ada prosedurnya. Kan? Seperti abang sendiri selaku nakib saya, abang yang tahu antara tahu kehidupan saya. Kan? Abang sendiri tidak pernah cakap yang okey, kau jumpa aku setiap hari, dengan aku kau dengar ilmu, dengan aku kau baca kitab. Hari-hari kita di Suang Parai, di Wandi, di Center Point. Membuka kitab. Tidak pernah. Cepat. Ya, tidak pernah. Okay. Kan? Abang automatik akan cakap kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada agamamu, ingat balik Tuhanmu, ingat balik agamamu. So poin pertama bila mana kita mau bangkit daripada putus asa tu ingat Tuhan. Okay. Kita akan terus masalah, terus berada dalam masalah kalau kita sentiasa ingat masalah, tidak ingat Tuhan. Amin. Nah, kita punya tetamu hilang. Oh, okay, terus. Jelas? Ada? Okey, terus. Ya. Okey, sudah. Okey. Terus? Jadi bila mana kita kembali kepada Tuhan, bila mana kita kembali kepada Tuhan, automatik kita akan merasa kita kembali kepada kehidupan. Jadi biasanya bila kita putus asa ni, kita mau bangkit dahulu, jangan terus jumpa manusia. Ini berdasarkan apalah? Berdasarkan pengalaman juga kan. Sebab yalah Tuhan cipta alam, Tuhan cipta pantai, Tuhan cipta gunung. Saya nak tahu kalau dari diri saya sendiri, pada waktu tu saya lebih menyendiri. Sebab kenapa? Daripada menyendiri itu kita membuka ruang untuk tenang. Yes. Kata Allah bagaimana kita iya betul, menyendiri dengan mencari diri. Kan? Dan daripada bila kita sudah tenang, kita sudah boleh berfikir secara rasional, kita sudah boleh berfikir secara baik. Dari situlah baru kita dapat buka ruang kita untuk dekat dengan manusia. Okey. Jadi kalau kita macam mana mau bangkit, mau bertahan, pegang 3 perkara ni. Pertama, Tuhan tadi. Yang kedua, kehidupan tadi. Kenapa? Kalau kau tidak pegang Tuhan, siapa lagi yang mau bangkitkan kau dalam dunia ini? Sedangkan manusia dan seluruh alam sudah menindismu, sudah menjatuhkanmu. Kepada siapa lagi kau mau kembali? Melainkan kepada Allah. Itu pertama. Dan yang kedua, untuk bangkit bila mana kita sudah merasakan Tuhan itu ada, tidak lain tidak bukan merasakan kehidupan. Sebab kenapa? Ada sesetengah orang bila mana dia rasa dia jumpa Tuhan, kan? Boleh jadi Tuhan itu bukan Tuhan kehidupan, Tuhan kegelapan. Cari dulu Tuhan kehidupan. Alam, laut, pantai, pokok, taman, benda-benda yang boleh memuasabakan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir,
Wahai viewers sekalian yang Allah kasihi, Allah rahmati, kau tidak akan mampu hidup dalam muka bumi ini kalau kau tidak ada keluarga dan sahabat. Kadangkala ada manusia dengan sombong dia cakap, saya sudah matang, saya sudah besar, saya tidak perlukan keluarga, saya boleh hidup bangkit. Hakikatnya salah. Ada manusia yang just friend. Mereka tuh bukan keluarga, bukan sahabat, bukannya orang, bukan saudara sedaging kita. Mau buat apa? Percaya ikut cakap mereka? Hakikatnya tidak. Nabi yang mulianya itu, yang penuh dengan ilmunya itu, yang penuh dengan keberkatannya itu pun hari ini dimuliakan tidak lain tidak bukan melainkan keluarga dan sahabat. Ya. Ketika Nabi Muhammad putus asa, ketika Nabi Muhammad bukan putus asa, kecewa. Kecewa, siapa yang ada di situ? Keluarga, sahabat. Kan? Ketika Nabi sedih, siapa yang ada di situ? Keluarga, sahabat. Jadi, tigalah. Allah dahulu, lalu kehidupan, baru kemanusiaan. Wallahu alam. Terima kasih, Min. Okay, daripada apa yang abang dapat tadi, Tuhan, kehidupan, keluarga dan sahabat. Itu amin. Okay? Dan juga abang kongsikan daripada abang pula, abang pernah putus asa. Semestinya pernah putus asa. Pernah rasa mau putus asa. Tapi abang bangkit dengan rahmat Allah. Sedih pula aduh orang ni. Okay? Abang bangkit. Macam abang jatuh kerana manusia, aku bangkit kerana Tuhan, kerana Allah. Baiklah. Betul. Abang pernah tanya ni dengan Syasha dulu. Abang pernah rasa macam setiap daripada viewers yang ada di sini, baik Amin, 20 orang yang ada di dalam ni, pernah kan rasa macam berat di hati, lepas tu rasa macam dia macam satu benda batu di dalam hati di sini, rasa berat. Macam macam mana aku mau keluarkan apa semua? Abang pernah tanya Syasha, abang cakap dengan adik abang, Syah, kau pernah rasa ke ada sakit macam di dada, macam berat? Enggak pernah pula. So cakap, aku tengah rasa sekarang ni macam mana aku mau kasih lari benda ni. Maksudnya abang berhenti untuk keluarkan sebab abang ada masalah waktu itu. Tapi bila fikir balik, abang cakap, aku kena keluar dari sini. Bukan abang lari, tapi keluar dari sini untuk aku macam pulihkan diri aku dulu. Dan bila abang keluar sampai abang abang keluar ke Kelantan dan sebagainya, abang ikut je perjalanan. Maksudnya abang perbaiki diri dan sebagainya. Still lagi ada rasa berat, tapi lama-lama hilang, lama-lama. Apa? Bila kau ada masalah tu, tapi kau pandanglah solusi dan sentiasalah mencari penambahbaikan dalam hidup kau. Dan abang pernah janji dengan diri abang dan abang rasa, bukan abang rasalah, Allah tengah bagi abang idea untuk Azril, aku tengah bagi kau idea untuk kau makbulkan, kau tunaikan apa yang kau mahu. Abang pernah cakap dengan diri abang, ya Allah, abang pernah berdoa lah, macam umpama doa abang, ya Allah, jika aku dikeluarkan dengan dan jom kita ke syurga bersama. Dan abang sentiasa terfikir, macam mana aku mau tua? Ima, ingat lagi kak? Ima, siapa lagi? Sat, Ima dengan Sat lah yang ada sekarang ni kan? Masa tidak mengizinkan kan, dah lama lagi. Okay. Hello, Amin? Hello? Ya saya. Jelas, Tor. Jelas. Abang tiba-tiba pause tadi. Oh ya kah? Okay, berbalik kepada, abang pernah cakap dengan, okay, abang sambung balik kah? Bagus jugalah tadi pause sikit, pause. Jadi abang punya mood nangis tu hilang.
Betul, Okey. betul, betul. Ada hikmah tuh. Abang pernah cakap dengan Ima, dengan Sad, dengan Ima, Sad, Ain, Radia, Azri, Nazri, Nazrin, Faris, Shimi. Abang pernah cakap dengan dorang. Pernahkah kamu dapat nakib, apa tu nakib kamu waktu itu yang kita ramai-ramai dulu tu kan? Dia senangkan kamu dengan kekayaan. Tak pernah. Abang bagi dengan kasih sayang je. Tapi waktu tu kita rasa enjoy kan. Sampailah kita macam satu gelombang lah Bashiro Isgrot dulu. Sampai hari ini adik-adik kita yang di bawah ni idolakan kita ni. Okay, baiklah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Macam itulah. Dan Allah tengah bagi abang idea. Abang masa tu kalau aku berjaya keluar daripada zaman kegelapan aku ini, aku akan bawa orang, aku akan tarik semua orang yang mau keluar daripada zaman kegelapan dia. Aku akan bantu. Dan Allah tengah permudahkan abang dengan buat live ni jugalah. Live ni kan. Dan abang sangat jelas lah juga matlamat abang dalam live ni adalah abang mau tarik siapa-siapa yang mau, jom bangkit kita ke Betul, syurga betul. sama-sama. Okay. So tahniah, ada soalan, ada respon. Okay. So Amin, ini soalan terakhir sebab kita ada 9 minit lagi Min. Baik, 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 baik. Apa soalan gitu ya? Okey, soalan ni agak berat tapi kita umumkan kepada semua orang. Boleh, boleh. Kita ringankan sebaik mungkin. Nampakkah soalan tu Min? Tidak nampak juga. Okey, Saya nampak abang muka baca abang. soalan. Okey, abang baca soalan dia. Kalau ndak mau kahwin sebab takut dengan kisah silam sendiri, bolehkah? Diri ni ndak baik, jadi ndak adil rasanya untuk bakal pasangan yang baik. Disebabkan dia ada kisah silam yang dia tak boleh move on, so dia ndak mau berpasangan dengan orang baik sebab apa, dia cakap diri dia ndak baik. Kesian orang yang ndak baik, kesian orang yang baik tu. Abang mau saya jawab soalan ini secara berat atau secara ringan? Ringan. Okey. Kepada yang menanyakan soalan tadi itu, cuba tanya. Nggak terpikir kamu kahwin? Mustahil dia tahan no. Kan? So, Betul. kita fitrah manusia ni ingin menyayangi dan disayangi. Betul. Tidak akan pernah lari, tidak akan pernah lari. Kau macam mana ada silap pun, macam mana ada kita jangan cakap sama orang yang ada kisah silam lah, kan? Kepada yang penagih dada, perompak, penjual syabu dan seumpamanya, mereka pun pernah terdetik untuk mempunyai masa depan yang cerah. Kalau boleh, dorang mau dapatkan peluang kedua tu. Betul, semua mengharapkan peluang kedua. Cuba nyanyi sikit peluang kedua. Itu penutup Min. Kau ni kan. Okey. Kan, jadi kita berbalik pada soalan. Pasal bila mana dia rasa hina, dia rasa malu dengan kisah silamnya sehingga kan dia tidak mau kahwin. Kan? Ingat, Allah tidak zalim sampai mau menjadikan kita punya kekurangan dan kelemahan ini tidak diterima oleh semua manusia di muka bumi. Kan? Mungkin boleh jadi apa yang orang yang akan suka sama seseorang itu, walaupun latar belakang dia macam mana teruk sekalipun, kalau Allah jentikkan hatinya, tidak mustahil. Kan? Betul. Seburuk macam mana sekalipun kisah silamnya, itu silam. Kan? Yang kita bercakap ini adalah masa depan. Kan? Ya. Silam Jangan hidup dalam kenangan. Betul. Hidupkanlah kenangan. Jangan juga hidupkan. So, macam kan? Bina kenangan baru. Gitu. Bina kenangan baru. Setiap manusia mendambakan peluang kedua. Kan? Kepada yang pernah bermaksiat, semua mendambakan taubat. Kepada mereka yang pernah sesat, semua mendambakan jalan yang benar. Kan? Dan Tuhan tidak zalim untuk tutup peluang kedua. Cuma apa yang perlu dibuat kita perbaiki. Perbaiki.
Itu saja ruang kita untuk memujuk hati bahwa kita ini tidaklah sehina sangat sampai tidak ada masa depan. Itu comel. Betul? Alhamdulillah. Itulah. Macam menjawab untuk diri sendiri pula. Oke. So Amin, Ya saya. kesimpulan Mit, seminit. Kesimpulan, percayalah cakap saya. Kepada mereka yang masih belum pernah berubah, kepada mereka yang masih di takuk lama, kepada mereka yang masih di bahu yang sama, ingat, tidak ada yang lebih indah melainkan kau berubah ke arah kebaikan. Sebab kita ingat, manusia ni sifatnya inovasi. Sentiasa berubah ke arah baik, berubah ke arah baik kan. Jadi, mengapa bila mana kita ada peluang untuk jadi yang lebih baik, kau mau berada di tempat yang sama? Tidakkah satu benda yang rugi? Ya. Betul? Satu benda yang rugi bagi mereka yang tidak mau berubah. Ya. Sedangkan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah sudah bagi tahu. Kan? Sesungguhnya aku ciptakan hidup dan mati itu untuk jadi ujian. Amalan siapa yang lebih baik? Allah tidak cakap amalan yang terbaik. Allah cakap yang lebih baik. Menunjukkan bahwa lebih baik. Menunjukkan bahwa lebih baik. Siapa yang berusaha untuk jadi yang lebih baik? Jadi, mau malu apa untuk dengan perubahan kalau benda itu boleh dekatkan dengan Tuhan? Aku akan ulang live ni. Aku akan tengok juga sekejap lagi. Oke. So- Jadi itu saja. Wallahualam. Terima kasih Min. So kita akan berjumpa di lain siaran pula nanti kan Min? Boleh insyaAllah. Di bulan Ramadan pun saya layan, Mbak. Oke, Bang. Okay. Jadi Ya. terima kasih Min untuk 2 jam kita bersama ni. Setiap kata-kata, setiap perkongsian, semoga itu semua adalah menjadi saham di akhirat nanti kan Min. Dan Min, InsyaAllah, abang mau bagi amin. pesanan sikit dengan kau boleh kan Min? Boleh, Bang. Andai abang kau nak jumpa di syurga, cari abang di neraka ya. InsyaAllah, Bang. Saya rasa abang duluan cari saya tuh. So, tengok-tengok amalan abang lagi dekat. Saya ni apa sih? Tidaklah kita berebut fastabikul khairat kan. Kalau abang duluan, abang carilah saya. Kalau saya duluan, saya carilah abang. Yan. Saling melengkapi. Kita ni ibarat isi dan kuku jari. Wow. Kau ada bapakmu menunggu di pintu syurga. Syukurlah di ujung-ujung. Oke. Ya, tutup. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Min. Oke, waalaikumsalam. Jumpa lagi. Orang tenang, selalu menang. Orang menang, jiwanya aman. Okay. Bye Min. Bye. Sarang yo. Alhamdulillah, 2 minit lagi berbaki. Itulah perkongsian daripada abang dan juga adik usra abang. 3 orang yang tak mau ikut live tadi siapa? Kau mau tahu siapa? Pertama, Herman. Kedua, Sarip. Ketiga, tu yang tengah menangis sekarang tu. Yang tengah menangis sekarang, Rido. Barulah keempat ni abang cari si Amin. So, perubahan mencari Tuhan. Abang akhiri dengan ayat ini, lagu ini. Harapnya sampailah untuk abang tutup ayat ni. Maaf, andai kau terluka. Maafku tak sengaja tanpa sedar sakitimu. Sesalku, maaf. Karena aku pun terluka, karena aku pun berdosa. Pintaku hanya peluang kedua, rasa cinta darimu. Terima kasih untuk fasa yang kedua bersama live bersama abang ni untuk kali ini. So ingat, orang tenang selalu menang. Orang beriman jiwanya aman. Orang jujur selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebar-sebarkan ya dengan semua orang.